Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu rasul, masing-masing membawa seruan, abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat bertemu. InsyaAllah kita sambung perbahasan tadabbur suratul kahfi yang dimaklumi tadi kita dah sampai ayat 80 lebih, menandakan kita sudah masuk kisah yang keempat dalam suratul kahfi, iaitu kisah Maharaja Zulkarnain. Penceritaan dalam suratul kahfi merupakan respon daripada cabaran musyrikin Quraisy yang mereka perolehi soalan-soalan untuk menduga kenabian Nabi SAW yang dibekalkan oleh ahli kitab Bani Israel. Jadi kita imbas kembali bagaimana ketika pertarungan pemikiran yang berlaku di Makkah setelah Nabi SAW mendepani cabaran-cabaran daripada musyrikin Quraisy, sampailah satu ketika musyrikin Quraisy tak reti nak lawan Nabi. Kira senang ceritanya habis modal. Lantas mereka mengutuskan, kita boleh sifatkan sebagai menteri propaganda yang banyak berperanan dalam peristiwa-peristiwa besar untuk menyusun propaganda-propaganda menentang hujah-hujah Nabi yang berpandukan wahyu. Jadi yang dihantar ketika itu namanya An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith untuk pergi ke Yathrib. Nama lama bagi Madinah, untuk bertemu dengan ahli kitab, pendeta-pendeta Yahudi. Jadi secara ringkasnya mereka jumpa dengan pendeta-pendeta itu. Mereka suarakan masalah yang mereka hadapi, iaitu untuk mengekang kemarahan dakwah Nabi SAW. Lantas pendeta-pendeta Yahudi itu pun memandu mereka dengan bawa balik 3 soalan. Soalan yang pertama, mereka katakan, tanyakan kepada Muhammad berkaitan dengan sekelompok manusia yang ditidurkan dalam tempoh masa yang lama. Kisah itu sangat menakjubkan. Kalaulah Muhammad boleh jawab, maka dia Nabi betul. Kalau dia tak boleh jawab, dia Nabi palsu. Kemudian soalan yang kedua, tanyakan kepada Muhammad berkaitan dengan seorang yang menjelajah timur dan barat. Kalau dia boleh jawab, maka dia Nabi betul. Kalau tak boleh jawab, dia Nabi palsu. Jadi soalan yang pertama, jawapannya melalui kisah Ashabul Kahfi. Soalan yang kedua, jawapannya melalui kisah Zulkarnain. Soalan yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad berkaitan dengan ruh. Jadi 3 soalan. Soalan yang pertama berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Soalan yang kedua berkaitan dengan Zulkarnain. Jadi kisah yang keempat ini merupakan respon daripada cabaran yang dikemukakan oleh musyrikin Quraisy, yang mana ketika itu mereka memperolehi modal untuk
untuk menentang Nabi berdasarkan soalan-soalan yang dikirimkan oleh ahli kitab Yahudi. Baik, kalau kita lihat dalam surah ini sangat istimewa kerana Suratul Kahfi sinonimnya dengan tema panduan-panduan berdepan dengan zaman fitnah, berdepan dengan ujian, zaman tekanan. Dan ternyata dalam surah ini Allah menyediakan kepada kita dua kisah contoh yang sesuai untuk diaplikasikan dalam apa-apa situasi yang kita hadapi. Jadi kalau kita lihat kisah yang pertama, kisah Ashabul Kahfi, iaitu ketika orang-orang beriman ditekan, disekat, dihalang-halang, maka kita ada kisah Ashabul Kahfi, bagaimana menentukan sikap, iaitu kita berkubu, mempertahankan jati diri, membina daya tahan yang kuat, tidak terpengaruh. Itu mesej daripada dari Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi. Adapun ketika orang Islam, orang-orang beriman memiliki peluang-peluang, pada masa yang sama memiliki potensi-potensi, maka ketika itu umat Islam mesti meneroka melalui kisah Zulkarnain. Jadi dalam suratul Kahfi ni ada waktu kena berkubu ataupun kena pasif, ada waktu kena meneroka peluang-peluang yang ada. Jadi ini perbandingan dua kisah yang cukup menakjubkan. Ashabul Kahfi tidur dalam gua. Itu kira paling pasif lah. Paling pasif. Adapun kisah yang satu lagi, kisah Zulkarnain, bukan bergerak sahaja tapi menjelajah timur dan barat. Jadi ini perkara yang menarik untuk kita lihat sama-sama. Jadi bermula daripada ayat 83, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu musyrikin Quraisy, projek untuk diskredit credibility dan reputasi Nabi SAW adalah dipimpin oleh An-Nadhr bin Al-Harith ketika itu. Jadi antara soalan yang mereka kemukakan berkaitan dengan seorang lelaki yang menjelajah timur dan barat. Jawab, kalau kamu betul-betul Nabi, kamu kena jawab. Jadi sebagai jawapan, Allah kemukakan ayat, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan Zulkarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu cerita tentang perihalnya. Ini jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala setelah 15 hari Allah menangguhkan penurunan wahyu berupa suratul Kahfi sebagai teguran kepada Nabi kerana waktu Nabi menjanjikan nak jawab soalan-soalan mereka, Nabi terlupa sebut insya-Allah. Ini cerita panjang. Jadi sebab itu penting kalau kita berjanji dengan orang ke, ada appointment dengan orang ke, kena sebut insya-Allah. Apatah lagi sekarang ni WhatsApp dia bukan macam SMS dulu. Kalau SMS dulu dia kira berapa huruf kan? Nak tulis insya-Allah pun kedekut kan? Tapi sekarang WhatsApp ke apa dia tak kira huruf. Jadi memang kita kena biasakan sebut insya-Allah. Nabi terlupa sebut insya-Allah menyebabkan Allah tangguhkan wahyu selama 15 hari. Dalam tempoh 15 hari itulah berlaku pembulian media ke atas Nabi. Kononnya Nabi itu penipu dan memungkiri janji. Baik, Zulkarnain kita pergi slow-slow. Zulkarnain, kalau kita fahami secara literalnya, Zulkarnain itu ada yang memahami sebagai pemilik dua tanduk. Ada yang menyatakan Zulkarnain iaitu pemilik dua tanduk. Dua tanduk itu merujuk kepada timur dan barat. Ada juga yang mengatakan dua tanduk itu kerana dia terlibat dalam peperangan
dan kepalanya memiliki dua luka yang memperlihatkan seakan-akan dua tanduk. Dan ada juga yang mengatakan dua tanduk itu kerana Zulkarnain memakai topi perisai yang ada dua tanduk. Jadi pandangan-pandangan itu sekadar maklumat informasi sahaja. Kerana kita tak dapat pastikan sebenarnya Zulkarnain itu dua tanduk tu maksudnya apa, tetapi yang lebih logik untuk diterima, Zulkarnain pemilik dua tanduk bermaksud yang memiliki, yang menakluk timur dan barat. Timur dan barat. Baik, dalam riwayat menyatakan dalam sejarah manusia terdapat 4 maharaja yang menguasai dunia. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman adalah Zulkarnain dan Sulaiman, Nabi Sulaiman. Yang kafir adalah Namrud dan Bakhtanasar, Nebukadnezar. Nebukadnezar, dua orang. Dua orang. Dan berdasarkan riwayat ini yang saya ingat dalam ulang kaji kitab-kitab tafsir, zaman Zulkarnain ini dikatakan dia pernah hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Kerana diriwayatkan dia pernah bertawaf bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Jadi itu kedudukan. Jadi perkara penting yang perlu kita faham, Zulkarnain ini adalah maharaja yang beriman. Maharaja yang beriman yang pernah ataupun sempat dengan Nabi Ibrahim. Jadi daripada tanda-tanda itu, kita dapat jelas bahawasanya Zulkarnain ini bukan Alexander the Great. Bukan Alexander the Great. Kerana Alexander the Great itu, yang seingat saya zamannya lebih kurang 300 tahun begitu sebelum Masihi. 300 sebelum Masihi, lebih kurang waktu-waktu itu. Sedangkan beza zaman Masihi, zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Ibrahim kira-kira 2000 tahun. Jadi jauh. Dan pada masa yang sama, kalau nak dikatakan Zulkarnain itu sebagai Alexander the Great, dari sudut kepercayaan pun tak ngam, sebab Zulkarnain merupakan maharaja yang beriman, sementara Alexander the Great merupakan maharaja yang menganut fahaman Yunani. Fahaman Yunani. Kerana Alexander the Great ini merupakan anak murid siapa? Anak murid Aristotle. Dan menarik juga kalau kita kaji Alexander the Great ini, maharaja yang berpengaruh, tapi dia mati umur 30-an, 30 ke 33, dia mati muda sangat. Lagi muda daripada saya. Jadi itu Zulkarnain, supaya kita faham. Sebab sejak daripada sekolah pun, saya sendiri pun puzzle, Zulkarnain ni Alexander the Great ke apa? Ada juga yang beranggapan Zulkarnain ini adalah Maharaja Cyrus. Cuma untuk kita mengaplikasikan tadabbur yang lebih berobjektif, kita sebutkan Zulkarnain ini sebenarnya siapa? Kita jawab wallahu alam, tu je. Ini diulas oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dan Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia sebutkan kenapa Allah tak sebut secara terperinci Zulkarnain ini siapa? Kerana untuk mendorong kita supaya mengambil pengajaran betul-betul dari kisah Zulkarnain, kita tidak sibuk untuk mengenali batang tubuh Zulkarnain ini siapa. Qul sa'atlu alaikum minhu zikra. Katakanlah wahai Muhammad, aku akan bacakan kepada kamu cerita tentang perihalnya. Cerita tentang perihalnya sebagai satu jawapan daripada Allah. Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan. Jadi
cerita Zulkarnain ini adalah kisah maharaja, bukan semata-mata kisah maharaja, bahkan panduan kalau kita beroleh kuasa, kita nak mengambil sikap yang bagaimana. Ini sebagai contoh. Jadi kisah Ashabul Kahfi, waktu itu orang beriman tak ada kuasa langsung. Bukan sekadar tak ada kuasa, wanted. Tak ada sebarang daya upaya untuk menyatakan Islam ke apa. Jadi kita ada kisah Ashabul Kahfi. Adapun Zulkarnain ini, Allah kurniakan kekuasaan kepada dia, menguasai dunia, dan kami berikan kepadanya jalan yang diperlukan, min kulli syai'in sababa. Ya, jadi daripada ayat-ayat kisah Zulkarnain ini, ternyata untuk membina kuasa, maka umat Islam mesti mengambil sikap mengambil sebab, ataupun dalam erti kata yang lain, berusaha. Jadi kalau kita lihat, Nabi SAW menunjukkan contoh, walaupun Nabi itu Nabi, dapat wahyu, Allah sentiasa bantu, tetapi Nabi tetap pakai baju perisai. Nabi tetap pakai baju perisai. Nabi tetap mengerah otaknya berfikir berkaitan dengan strategi. Nabi tetap dikurniakan oleh Allah sifat fatanah untuk menyusun gerak kerja Islam secara berstrategi. Jadi Nabi, dan begitu juga dalam ayat ini digambarkan, untuk melestarikan Islam itu mesti ada usahanya. Jangan kita meninggalkan sebab. Fa'atba'a sababa, lalu dia menempuh jalan itu ke arah ayat yang seterusnya kita akan faham. Zulkarnain pergi ke arah barat. Hatta iza balagha maghribasy syams wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah wa wajada 'indaha qauma qulna ya Zulkarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Jadi dalam ayat yang 86 Allah katakan, sehingga apabila dia sampai ke daerah matahari terbenam. Jadi maksudnya Zulkarnain pergi ke arah barat, matahari terbenam. Dia mendapati terbenamnya di sebelah laut yang berlumpur hitam, dan dia dapati di situ satu kaum yang kafir. Kami berfirman, kami mengilhamkan kepada Zulkarnain berdasarkan kefahaman ilmu pengetahuan yang ada pada Zulkarnain, kerana Zulkarnain ini bukan Nabi. Jadi bila bukan Nabi, bermaksud Zulkarnain ini tidak dapat wahyu, tetapi dikurniakan ilham. Ilham ini mestilah berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah sedia ada pada Zulkarnain. Wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Jadi bila Zulkarnain memiliki kuasa sampai ke kawasan barat, jadi ini juga diperbahaskan panjang oleh para ulama, kerana dalam ayat ini Allah mengemukakan clue fi ainin hami'ah, iaitu di kawasan sebelah laut yang berlumpur hitam. Jadi kawasan ini dipercayai kawasan di sekitar Eropah Timur. Kerana Eropah Timur itu kawasan yang berlumpur hitam. Jadi kalau kita lihat, kalau kita baca sejarah peperangan, memang antara kekangan yang berlaku setiap kali peperangan di kawasan-kawasan tersebut adalah lumpur hitam dalam keadaan yang sejuk. Jadi kawasan sekitar Eropah Timur, kalau kita lihat dalam sempadan negara pada hari ini, Rusia pun termasuk juga. Jadi sebab itu kalau kita tengok sebab bermasalahnya tentera Jerman waktu Perang Dunia Kedua adalah kerana mobiliti mereka terganggu sebab lumpur.
lumpur hitam yang sangat menghadkan perjalanan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada Zulkarnain, engkau boleh sama ada nak bertindak keras kepada rakyat ataupun bertindak lembut kepada rakyat. Lantas Zulkarnain pun berkata, amma man zalama fasawfa nu'azibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'azibuhu azaban nukra. Zulkarnain pun berkata, adapun orang yang melakukan kezaliman, maka kami akan menyeksanya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazab dengan azab yang seburuk-buruknya. Ini menggambarkan sikap Zulkarnain. Siapa-siapa yang buat jahat, dia akan bertindak ke atas orang yang buat jahat. Jadi dalam erti kata yang lain, Zulkarnain menggunakan kuasanya untuk mengekang kejahatan dalam kalangan manusia. Jadi dalam ayat yang ke-87 ini, Allah menjelaskan orang yang ada kuasa itu antara tugasnya adalah dengan mengekang kejahatan, kezaliman. Dalam erti kata yang lain, kuasa yang ada itu bukan dijadikan sebagai jalan untuk buat zalim. Bahkan kuasa yang ada itu dijadikan sebagai alat untuk menangani kezaliman. Tapi selalunya yang berlaku bila ada kuasa, yang ada kuasa tu buat zalim. Dalam Quran, Allah mengajar kita kalau ada kuasa, gunakan kuasa itu mengekang kezaliman. Maka sebab itu kalau kita lihat dalam pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia kata apa? Lebih kurang, yang jahat di kalangan kamu, yang kuat di kalangan kamu lemah di sisi aku, sehingga aku merampas hak yang dirampas dan aku kembalikan kepada orang yang berhak. Orang yang lemah di kalangan kamu kuat di sisi aku. Maksudnya apa? Orang samsing macam mana sekalipun, aku tak gerun langsung. Aku tak gerun langsung. Sehinggalah aku rampas hak yang dirampas pada orang, aku kembalikan hak itu pada pemiliknya. Adapun orang yang lemah, bagi aku kuat. Maksudnya apa? Orang yang lemah tak ada kedudukan, tapi bila dia itu dizalimi, suaranya aku dengar betul-betul. Aduannya aku dengar betul-betul. Orang yang lemah kuat di sisi aku, sehingga aku mendapatkan kembali hak yang patut ada padanya. Ini polisi-polisi umum yang perlu dipegang oleh sesiapa yang memiliki kuasa. Wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan ada pun seorang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak membebankan. Jadi sikap Zulkarnain ini dia lengkap. Bagi orang yang baik, dia akan santuni betul-betul. Orang yang tak salah, dia akan santuni betul-betul. Orang yang zalim, dia akan berlaku keras dan tegas terhadap orang yang zalim. Jadi akhlak seumpama ini juga boleh kita lihat daripada akhlak Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Lebih kurang sama sahaja. Sama sahaja. Baik. Kemudian summa atba'a sababa. Kemudian dia berpatah balik menurut jalan yang lain. Dia menjelajah lagi. Tadi dia pergi ke barat. Kemudian dia pergi ke belah timur, hatta iza balagha matli'a syams wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sehinggalah apabila dia sampai ke daerah matahari terbit, dia mendapati matahari itu menyinari satu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang pelindungan daripada matahari itu. Kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, ulama menafsirkan lam naj'al lahum min duniha sitra,
kaum ataupun rakyat yang ditemui oleh Zulkarnain itu adalah orang yang matahari kena pada mereka. Maksudnya apa? Menggambarkan kemiskinan sampai tak ada tempat teduh. Itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, tafsirannya begitu. Sampai tak ada tempat teduh. Menyebabkan matahari kena pada diri mereka. Satu lagi yang perlu kita faham, bagaimana Zulkarnain memilih untuk turun sendiri melihat keadaan rakyatnya. Kan, dia menjelajah, dia pergi ke barat, dia nampak ada orang jahat apa semua, Zulkarnain memberikan ancaman, amaran, kemudian Zulkarnain pergi ke kawasan timur, dia mendapati orang yang susah, dicari. Dan kalau kita lihat kisah Saidina Umar Al-Khattab pun lebih kurang begitu juga. Kan? Bagaimana dia cek ada tak dalam kalangan rakyat dia yang susah. Dia jalan malam-malam. Wa kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Dan demikianlah halnya dan sesungguhnya kami mengetahui secara mendalam akan segala apa yang ada padanya. Thumma atba'a sababa. Kemudian Zulkarnain jalan lagi. Jadi cerita Zulkarnain ni cerita apa? Cerita antaranya cerita turun padang. Dia turun padang sendiri. Hatta iza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Sehinggalah apabila Zulkarnain sampai ke satu lokasi antara dua gunung, dia dapati di situ ada satu kaum yang hampir-hampir Zulkarnain tak faham apa yang mereka tuturkan. Jadi memang lokasi tempat antara dua gunung itu memang spekulatif. Tetapi antara yang dikemukakan oleh para ulama berkaitan dengan ayat ini, boleh jadi lokasi antara dua gunung itu adalah di kawasan pergunungan Caucasus, di bahagian area Chechnya begitu, di kawasan-kawasan itu. Dan ketika itu Zulkarnain bertemu dengan rakyatnya yang Zulkarnain hampir tak faham apa yang mereka tuturkan. Ada yang berpandangan sebab apa tak faham, sebab mereka berada di pedalaman. Tetapi yang pasti, dalam ayat ini Allah mengkhabarkan Zulkarnain tidak menjadikan masalah komunikasi dan birokrasi sebagai alasan supaya bantuan tak boleh sampai kepada rakyat yang memerlukan. Jadi Zulkarnain turun. Bila turun jumpa rakyat yang bahasa pun tak berapa nak faham, Zulkarnain tetap salurkan bantuan. Jadi kalau dalam realiti selalu kan, kalau ada orang susah ke, antara escapism yang kita akan dengar adalah kenapa tak isi borang? Kenapa tak adu? Kenapa tak datang pejabat kan? Kenapa tak buat surat? Kan? Jadi alasan-alasan itu tak ada dalam kamus pemimpin yang berkualiti seumpama Zulkarnain. Sama juga macam Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cerita yang cukup terkenal bila Saidina Umar round, dia dengar budak menangis dan dia dapati ada seorang makcik ni dia rebus batu. Bila ditanya pada makcik ni kata apa? Umar tak ambil berat pada kami, kan? Tak buat kerja. Tak ambil berat pada kami, kan? Padahal memang Saidina Umar tak tahu. Tapi Saidina Umar cari sendiri. Dan waktu itu Saidina Umar tak gunakan alasan kenapa kamu tak ngadu sendiri dengan Umar. Kalau bahasa kita, kenapa tak buat surat, tak apply? Kenapa? Jadi kesungguhan pemimpin-pemimpin yang beriman, dia sendiri ni yang akan mencari dan mencari, melihat sendiri dan mengenal pasti apakah keadaan orang bawahannya cukup ataupun tak cukup. Jadi walaupun kata-kata ataupun bahasa petuturan rakyat yang memerlukan bantuan hampir tidak difahami, Zulkarnain tetap menyalurkan bantuan dalam ayat yang seterusnya. Baik, masa tak cukup.
Jadi akan datang kita sambung lagi. Jadi rasa sekadar itu sahaja untuk tengah hari ini. Hari ini special sikit sebab saya bawa buku. Saya bawa buku untuk dijual. Dan buku ni buku yang saya tulis sendiri, bertajuk Survival Iman. Survival Iman, bernafas di zaman fitnah, berpedomankan suratul kahfi. Jadi buku ini tebalnya sekitar 170 lebih muka surat, ada 34 tajuk. Yang mudah-mudah saya tulis dalam format yang sangat-sangat ringkas untuk mudah difahami oleh orang awam. Jadi kalau siapa yang berminat boleh dapatkan di luar mungkin dengan harga RM20. Jadi cerita Zulkarnain, cerita Ya'juj Ma'juj lepas ni pun secara poin-poin penting ada dalam buku ni. Jadi rasa sekali itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi